Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung balik pengajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, anjurang Masjid Tebau, dan insyaAllah dalam ataupun lepas daripada kita baca kitab Aqidah At-Tahawiyah, kita akan sambung dengan kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqadati ila as-sama' thumma ila haythu syaa Allahu min al-'ula wa akramahu Allahu bima syaa wa awha ilayhi ma awha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Dan peristiwa Mi'raj adalah benar. Jadi pada minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan Mi'raj. Begitu juga kita bincang berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi pada minggu lepas kita sebut bahawasanya Isra' dan Mi'raj adalah dua perkara yang berbeza. Isra' adalah diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Manakala Mi'raj adalah dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, begitulah seterusnya hingga kepada tempat yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Baik. Jadi katanya lagi kemudian Allah Taala juga membawa baginda ke tempat yang lain yang dikehendakinya di langit sana. Allah Ta'ala memuliakan baginda sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah memberi wahyu apa sahaja yang akan Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Sebenarnya wa auha ilaihi ma auha, sebenarnya ia adalah maksud daripada ayat Al-Quranul Karim, disebut dalam surah An-Najm. Baik. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi apa hak yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul jelas, betul-betul benda hak yang berlaku. Bagaimana hati ingin mendustakan apa hak yang berlaku sungguh. Semoga Allah Taala melimpahkan selawat dan salam kepada baginda di akhirat dan di dunia. Itu maksud fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Seterusnya kata Imam At-Tahawi, wal hawdul ladzi akramahu Allah Taala bihi ghiyatan li ummatihi haqq. Dan Al-Hawd ni makna kolam ataupun telaga, yang dengannya Allah Ta'ala memuliakan Nabi untuk menolong orang yang kehausan daripada umatnya. Kolam itu, Hawd itu adalah suatu yang benar. Jadi antara akidah kita, kerana ia disebut di dalam hadis-hadis yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib kita kena percaya, wajib kita kena berpegang. Jadi antara akidah yang wajib kita kena percaya, wajib kita kena pegang, wajib kita kena simpulkan dalam hati kita kemah-keming adalah di sana ada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi ada kolam yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Antara anugerah yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kolam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Haud Rasulullah di lain daripada telaga Kautsar. Dia Kautsar ataupun telaga Kautsar
dia di dalam syurga. Manakala haud ini, kolam Rasulullah adalah sebelum daripada syurga. Okey, dua perkara yang berbeza. Namun sebahagian daripada riwayat menyebut bahawasanya air yang ada dalam kolam Rasulullah sebenarnya dia datang daripada telaga Kautsar yang berada dalam syurga. Jadi ala kulli hal muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hak yang wajib kita kena percaya, benda hak yang gaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara perkara hak yang diberikan kepada Rasulullah adalah kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa hak yang minum daripada kolam tersebut, la yadhma'u ba'dahu abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan kita berdoa, kita mengharapkan dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat anugerah daripada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan semua orang yang dapat mendapat kemuliaan tersebut. Bukan semua orang mendapat kemuliaan tersebut. Hanya sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendapat kemuliaan tersebut, iaitu dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna haudhi ab'adu min ailata min Adan." Sesungguhnya kolam aku, telaga aku adalah lebih jauh daripada Ailah dan daripada Adan. Ailah adalah satu negeri yang terletak di negara Palestin, manakala Adan adalah satu negeri yang terletak di negara Yaman. Lebih luas lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada negeri Ailah, daripada negeri Adan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang warna. Warna dia, lepas tu rasa dia lebih manis daripada susu yang dicampur dengan madu. Lepas tu Rasulullah menceritakan bekas-bekas cawang-cawang yang ada di tepi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Dan aku menghalang manusia daripada mendatangi kolamku sebagaimana tuang unta menghalang unta orang lain daripada datang minum di dalam kolam dia. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin?" Mungkin ada kami pada hari itu wahai Rasulullah, sedangkan ketika itu ramai manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, lakum sima laysat li ahadin minal umam." Ya, aku kenalmu sebab mung ada tanda yang tidak, mana tanda ini tidak ada pada umat-umat yang lain. Benda tanda yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tanda tersebut dia dapat masuk untuk minum kolam daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu." Mu datang kepadaku dalam keadaan anggota-anggota wudukmu berseri-seri dari kerana kesang wuduk. Itu ghurran muhajjalin. Anggota muka, tangan, kaki berseri-seri, bercahaya. Yang mana dengan cahaya tersebut Rasulullah dapat kenal ia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memberi izin kepada golongan tersebut untuk minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya katanya, wasyafa'atu allati dakharaha lahum haqq kama ruya fil akhbar. Dan syafaat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar sebagaimana yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis. Dan antara benda yang wajib kita kena percaya adalah berkenaan dengan syafaat. Di sana ada syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah simpangkan untuk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah simpangkan perkara tersebut untuk manusia, iaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat paling besar ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepatkan perhitungan amalan. Faslul khitab nama dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah simpangkan untuk manusia itu adalah perkara yang benar, perkara yang sebenar, yang wajib kita kena percayai. Sebagaimana perkara ini disebut dalam beberapa hadis. Dia masalah syafaat di negeri akhirat dia ada beberapa jenis.
ada beberapa jenis. Maksudnya ada beberapa bahagian. Syafaat hak yang dia khususkan kepada Rasulullah, yang pertama adalah syafaatul uzma, hak tu hak yang dikhususkan kepada Rasulullah. Jadi oleh kerana manusia yang berada pada mauqif ataupun pada mahsyar terasa kesusahan yang cukup teruk, maka mereka berbincang untuk berjumpa dengan nabi-nabi dan orang-orang yang rapat dengan Allah, agar mereka ini bermohon, meminta daripada Allah supaya cepat diselesaikan perhitungan amalan, pertimbangan amalan, selesai supaya cepat dijatuhkan hukuman. Maka dijumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Lepas daripada jumpa Nabi Adam alaihi salam, jumpa pula dengan Nabi Nuh. Semua nabi-nabi yang lain pakat kata nafsi-nafsi. Tetapi apabila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya syafaat tersebut adalah milik beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala membuka kepada Rasulullah bermacam-macam pujian. Maka apabila Rasulullah memuji Allah taala dalam sujud, maka Allah Subhanahu wa taala minta kepada Rasulullah supaya angkat kepala dan mintalah apa yang ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Irfa' ra'saka ya Muhammad sal tu'ta. Minta, mu akan diberi. Baik. Hal tu disebut dalam beberapa hadis. Okey, tu antara syafaat hak yang dikhususkan kepada Rasulullah. Dan di sana ada lagi syafaat-syafaat yang lain. Antara syafaat yang ada di sana adalah yang mana sebahagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat daripada Rasulullah sehingga mereka dapat masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Allah Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah yang cukup besar bagi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya dia tidak mampu untuk masuk syurga tanpa hisab, tetapi apabila dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebab kita kalau kita melihat kepada amalan kita, kepada keburukan kita, kejahatan kita, Allah Rabbi, kita tidak mengharap kita termasuk dalam golongan ini. Tapi apabila kita melihat kepada rahmat Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah telus setiap sesuatu, maka kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam golongan ini, golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Tapi kita tidak tengok kepada amalan kita, siapa kita, banyak benar amalan kita, baik benar kita. Kita tengok kepada amalan kita, kita rasa mampu untuk mencapai tahap ini. Tidak sama sekali. Tapi oleh kerana kita melihat kepada rahmat Allah, maka kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung kesilapan dan kesalahan kita. Dan antara syafaat di negeri akhirat nanti adalah sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada ditimbangkan amalannya, ternyata dia sepatutnya kena diletakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada kumpulan ini, sehingga Rasulullah bagi syafaat, maka dia tidak masuk neraka. Kalau tengok kepada keputusan rezaknya, masuk neraka dah kalau kita tengok kepada keputusan. Tetapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat, tapi bagi mereka hak yang Allah Taala izinkanlah, bukan semua dapat. Maksudnya orang hak yang Allah Taala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada dia, maka Rasulullah bagi syafaat walaupun telah buat keluar keputusan sepatutnya dia ahli neraka, tetapi dapat syafaat daripada Rasulullah, akhirnya tidak dimasukkan dia ke dalam neraka, patut dimasukkan dia ke dalam syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam golongan ini. Mana-mana golongan hak yang kita anggap ia adalah satu benda hak yang baik, kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan ini. Baik. Lepas tu ada lagi syafaat yang lain, yang mana di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka dah. Lepas keluar keputusan dia ni sepatutnya ahli neraka, patut diletak dia dalam neraka. Dan dia ni sebenarnya tidak melakukan syirik lah. Kalau orang yang melakukan syirik, atau jelas kekal dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan syirik, sebelum daripada dia sempat bertaubat dengan taubat nasuha.
Jadi dia dihumbang dalam neraka dah, diletak dalam neraka dah. Maka Nabi SAW memberi syafaat kepada dia sehingga dikeluarkan semula dia daripada neraka selepas dia diletakkan dalam neraka. Cuma syafaat dapat mengeluarkan ahli neraka daripada neraka, hak yang beriman lah, ahli neraka yang beriman, yang melakukan maksiat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ia bukanlah khusus untuk Rasulullah. Bahkan di sana ada orang-orang yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, orang-orang soleh, para malaikat sendiri dapat memberi syafaat sehingga mengeluarkan sebahagian daripada ahli neraka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan antara syafaat yang diberikan kepada Rasulullah adalah dapat meningkatkan darjat-darjat sebahagian daripada penghuni syurga. Maksudnya umat Rasulullah ni penghuni syurga dah, tapi oleh kerana melihat kebaikan hak yang dia buat hanya sedikit berbanding dengan kejahatan. Maksudnya melihat kepada kebaikan hak yang dia buat tak banyak mana. Tak banyak mana. Jadi apabila tak banyak mana, dia berbeza orang hak yang melakukan kebaikan yang banyak. Orang hak yang tidak melakukan kebaikan yang banyak, darjat di dalam syurga rendah. Orang hak yang banyak melakukan kebaikan, darjat dia tinggi. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut walikullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap seorang ada darjat-darjat daripada apa hak yang mereka itu amalkan. Walikullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap ada darjat-darjat dari apa hak yang mereka itu amalkan. Semakin banyak amalan, semakin tinggi darjat dia. Kurang amalan, kuranglah darjat dia. Jadi dia ni sebenarnya darjat dia rendah. Darjat dia rendah je. Duduk dalam syurga. Syurga hak paling rendah. Sebab komang sangat dia. Allah Rabbi, teruk sangat masa di atas dunia dulu. Tapi masih lagi jaga kebaikan-kebaikan hak yang kewajipan-kewajipan hak yang telah ditetapkan. Maksiat tidak buat mana. Kalau buat pun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tak buat banyak mana. Baik. Jadi dia diletakkan darjat hak yang bawah. Tiba-tiba dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia boleh menduduki syurga darjat hak yang tinggi. Okey, itu antara darjat yang disebut dalam beberapa hadis. Tapi ada lagi darjat itu di antara syafaat yang disebut dalam beberapa hadis. Di sana ada lagi darjat-darjat yang lain. Cukuplah kita bincang berkenaan dengan di sana bukan darjat. Di sana ada lagi syafaat-syafaat yang lain sekali lagi ya. Jadi begitulah pembahagian sebahagian daripada syafaat yang disebut dalam hadis. Dan di sana ada syafaat-syafaat yang selain daripada apa yang kita sebutkan. Baik. Jadi kita kena meyakini bahawasanya di sana ada syafaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyimpang syafaat ini untuk umat Rasulullah. Itu dipanggil syafaat al-uzma. Rasulullah simpang syafaat ini untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena percaya perkara ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah taala min Adam wa dhurriyyatihi haqq. Dan perjanjian yang telah Allah taala buat untuk anak Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya adalah benar. Di sana ada mitsaq. Di sana ada perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambil daripada Nabi Adam dan zuriat dia di dalam alam arwah dulu. Jadi kita kena meyakini perkara tersebut. Walaupun masa tu maksudnya kita tidak lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab masa tu alam arwah, tubuh badan kita belum lagi diciptakan, belum lagi kita lahirkan. Tapi kita kena percaya perkara tersebut kerana perkara tersebut disebut dalam Al-Quranul Karim. Kerana perkara tersebut disebut di dalam Al-Quranul Karim, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhan kamu? Maka mereka itu berkata, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Baik. Katanya waqad alimallahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannata wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahidah fala yuzalu fi dhalika al-adad wa la yunqasu minhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung balik kalau sekiranya dipanjangkan umur
sambung balik pengajian kitab minggu depan pula, bulan depan tiap-tiap minggu. Minggu depan kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan jangan kita lupa untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang kita daripada dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan limpah kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam golongan mereka yang dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya golongan tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustadul Arifin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya hadis ke-6 daripada kitab Bustadul Arifin, di antara ciri keindahan Islam seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada tanda keelokan Islam seseorang ialah ia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah muslim, orang Islam. Kita adalah penganut agama Islam. Kita adalah orang Islam, penganut agama Islam. Kita adalah muslim. Kalau kita perempuan, kita adalah muslimah. Kalau kita lelaki, kita adalah muslim. Tetapi Islam yang ada pada kita, kadang-kadang Islam itu elok, kadang-kadang Islam itu tidak elok. Agama Islam agama yang mulia, agama Islam agama yang elok. Cuma Islam yang ada pada kita, kadang-kadang Islam itu elok, kadang-kadang Islam itu tidak elok. Maksudnya agama yang ada pada seorang tu beragama Islam. Kadang-kadang dia beragama Islam tetapi tidaklah sempurna. Kadang-kadang dia beragama Islam, sebenarnya dia beragama dengan agama yang sempurna. Itu yang dimaksud dalam maksud daripada hadis ini. Dan antara tanda eloknya, comelnya Islam seseorang adalah dia meninggal perkara yang tidak memberi faedah, tidak bermanfaat untuknya. Jadi kita dapat faham sebaliknya, orang yang ataupun antara ciri-ciri eloknya Islam seorang, dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan tidak memberi manfaat kepadanya. Jadi kalau orang tu dia tidak tinggal benda yang berfaedah, benda yang tidak berfaedah dan benda yang tidak bermanfaat, maka bermakna Islam dia bukanlah Islam yang comel, bukan Islam yang elok, bukan Islam yang sempurna. Islam dia Allah Rabbi. Jadi kalau kita nak buat contoh terlalu banyak lah. Jadi bermakna Islam kebanyakan di kalangan kita bukanlah di antara Islam yang elok. Sebab dia, sebab kita tengok banyak kita saat itu duduk sibuk kepada benda yang tidak berfaedah. Ramai mana di kalangan kita dia minat bola mengatasi daripada dia minat Al-Quranul Karim. Dia sanggup berjaga malam kerana bola. Dia sanggup buat sesuatu yang dia tidak sanggup buat benda tu untuk Al-Quran, untuk agama dia, tapi sanggup dia buat untuk bola. Baik. Jadi sedangkan bola saat itu benda yang tidak memberi, tidak bermanfaat untuk agama dia. Tidak berfaedah untuk agama dia. Bukan kita kata haram, bukan maksud bukan haram. Jadi masalah haram tu suku dah, kalau haram hak tu jelas kita kena tinggalkan.
hak tu jelas. Tetapi benda hak yang tidak berfaedah, walaupun benda tu tidak haram, mesti kita kena jaga perkara tersebut, tidak lakukan perkara tersebut, agar Islam yang ada pada diri kita adalah Islam yang paling comel. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah menciptakan kita untuk kita bermain, untuk kita lara. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita adalah untuk kita memenuhi kehidupan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai contoh. Bukanlah kata haram tengok bola. Tetapi kalau orang tu meletakkan bola melebihi daripada dia meletakkan ataupun dia meletakkan kemuliaan ataupun dia memuliakan bola melebihi daripada dia memuliakan Al-Quran, melebihi daripada dia memuliakan syiar-syiar Islam, maka jelas Islam yang ada padanya adalah Islam yang tidak comel. Islam yang ada padanya Islam yang belum lagi sempurna. Baik. Jadi kita kena faham, kena jelaskan sikit lagi, kita kena faham antara hukum boleh dengan hukum comel. Okey, nak tengok bola tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Nak gila ke bola tak ada masalah. Tapi janganlah sampai kita tinggal perkara hak yang diwajibkan, kita buat perkara yang diharamkan. Hak tu jelas. Tetapi sebenarnya masih lagi ada ketinggian Islam seseorang, masih lagi ada kemuliaan Islam seseorang, masih lagi ada kesempurnaan Islam seseorang. Antara tandanya adalah dia meninggal perkara yang tidak memberi faedah. Dia tinggal perkara yang tidak memberi faedah. Dan kita rasa orang yang minat bola, kita rasa tak ada benda pun. Peminat bola tak ada benda pun. Sebab Ana pun kata gitu tu sebab dulu kita peminat bola juga. Siang malam kita duduk main bola. Lepas tu lambat dengar Piala Malaysia ke Piala Dunia ke, memang kita dah ikut sama. Tapi sekarang benda kita fikir tak ada sikit pun sifat. Kalau misalnya orang menang, kita tengok bola tu jadi pasukan kita menang, jadi penuh pitih dalam bank tu, sampai ke sekarang boleh kita rasa nikmat tersebut, tu jelas ni tak ada sikit pun, tak ada benda pun. Allah tu benda hak yang mada ya'ni, benda hak yang tidak bermanfaat dan berfaedah untuknya. Tapi faham boleh, ni bukanlah maksud tengok bola tu haram, bukan kita kata haram. Tu kita kena bezakan di antara perkara yang diharamkan dan perkara hak yang sempurna. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita buat contoh bola lah, sama juga dengan benda-benda yang lain, game ke, sama je lah. Kita buat contoh bola. Lepas tu ada benda-benda yang lain, game ke, dan seumpama game ke, dang ke, samalah. Main dang, siang malam main dang. Berlawan. Kalau misalnya berlawan saat ni tu akaun penuh, tapi jangan judi. Maksudnya akaun masuk sendiri penuh BT dalam akaun, boleh tahan sikit. Jadi Allah Rabbi, benda yang tidak berfaedah kita kena jauhkan untuk memastikan Islam yang ada pada diri kita adalah Islam yang paling elok dan Islam yang paling sempurna. Baik, Allah Rabbi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kecuaian kita, mengampung kesalahan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi dan diriwayat juga oleh Imam Ibnu Majah. Dia ulama-ulama hadis ramai. Cuma bukan semua ulama hadis meriwayatkan suatu hadis. Kadang-kadang hadisnya diriwayatkan oleh ulama hadis ni tapi tidak diriwayat oleh ulama hadis ni. Dia begitu. Dia kalau kita nak faham diriwayat oleh ulama hadis ni, diriwayat oleh ulama hadis ni begini. Kalau kita nak faham. Jadi sekarang ni kita cerita secara ringkas. Di zaman Nabi SAW, ketika Quran turun, Rasulullah melarang para sahabat daripada menulis apa yang keluar daripada mulut Rasulullah melainkan Al-Quran sahaja. Sehingga kan kata Rasulullah dalam satu hadis, la taktubu anni ghayra al-Quran, faman kataba anni ghayra al-Quran falyamhu, atau kama qala. Jangan mu tulis daripada aku selain daripada Quran. Sesiapa yang tulis selain daripada Quran yang keluar daripada mulut aku, maka hendaklah dia hapuskan. Sebab apa? Sebab untuk mengelak daripada bercampur di antara Quran dan perkara ataupun perkataan Rasulullah. Sebab tu Rasul larang tulis. Namun di sana ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang Rasul memberi izin kepada dia tulis. Antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasul bagi izin kepada dia. Tapi kebanyakan para sahabat Rasul tidak bagi izin. Dan antara benda yang menjadi perdebatan, perbincangan, perbahasan yang hebat
di kalangan ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar dulu adalah berkenaan menulis hadis. Pada awal dulu, selepas daripada kewafatan Rasulullah di zaman tabi'in, selepas daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, antara perkara yang hangat dibincangkan oleh para alim ulama adalah adakah boleh tulis hadis ataupun tidak. Boleh tak nak tulis hadis Rasulullah? Sebab Rasulullah larang. Banyak hadis yang menyebut Rasulullah larang tulis selain daripada Quran. Maka sebab itulah ulama berbeza pandangan. Lepas tu pada awal berlaku perbezaan pandangan. Dan ramai ulama yang tidak mengizinkan tulis hadis. Namun ada sebahagian daripada ulama mengizinkan tulis hadis. Ni pada awal-awal dulu. Cuma oleh kerana melihat kepada larangan Rasulullah daripada tulis hadis ketika zaman Rasulullah adalah untuk mengelak daripada bertukarnya, bercampurnya Al-Quran dengan perkara yang lain. Sedangkan perkara itu tidak berlaku dah setelah daripada kewafatan Rasulullah. Maka setelah daripada itu semakin ramai ulama berpandangan bahawasanya boleh menulis hadis. Akhirnya boleh dikatakan berlaku pula kesepakatan ulama boleh menulis hadis. Ketika hadis belum dibukukan, belum ditulis. Dan bagaimanakah para ulama ketika itu mengetahui ia adalah hadis Rasulullah? Cara mereka mengetahui adalah dengan menghafal. Pakai ingat belaka, mu ingat, aku ingat. Tapi ada sebahagian yang tulis. Ada, bukan tak ada, ada. Tapi kebanyakannya hafal. Sampai di satu zaman, sampai di satu masa, yang mana oleh kerana umat Islam ramai, apabila sebut kata hadis Rasulullah, umat Islam jadi takut. Maka ada sebahagian daripada individu yang hati dia buruk, hati dia jahat, kerana ada kepentingan tertentu, akhirnya dia mereka-rekakan hadis. Benda yang Rasulullah kata, dia kata. Kadang-kadang untuk menyokong ataupun menyokong kumpulan dia, atau kadang-kadang untuk mendekatkan diri dengan pemimpin dan seumpamanya. Maksudnya adalah tujuan-tujuan peribadi yang dia buat perkara tersebut. Jadi timbulnya hadis palsu. Maka ketika itu ulama-ulama melihat kepada adanya hadis palsu, maka ulama pun meletakkan syarat. Kalau nak khabar ni adalah perkataan Rasulullah, mu kena khabar, mu ambil daripada siapa guru mu ambil daripada siapa, daripada sahabat mana sehingga kepada Rasulullah. Itu dinamakan sebagai sanad hadis. Maka bermulalah para alim ulama menghafal sanad hadis. Aku ambil daripada guru ni ambil daripada guru ni sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis mesti kena ada sanad. Kalau orang tu dia mengatakan ini adalah perkataan Rasulullah tanpa dia menyebut dia ambil daripada siapa, maka dianggapkan hadis tersebut sebagai hadis yang palsu. Maksudnya hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka dan hadis palsu. Baik, sampai kepada satu zaman yang mana para ulama yang mengumpul hadis matang serta dengan sanad, dia membukukan hadis-hadis yang diambil daripada guru dia. Ada ulama dia ambil mana-mana hadis yang dia belajar daripada macam-macam guru, dia letak belaka dalam kitab dia. Ada ulama dia letak dalam kitab dia hanya hadis-hadis yang dia melihat kepada sanad tersebut adalah sanad yang sahih, hadis sahih. Contoh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Itu begitu ceritanya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Jadi seorang ulama hadis yang terkenal, dia hadis ini dia memuatkan dalam kitab dia, yang mana hadis ini diambil daripada guru dia ambil daripada guru dia, guru ambil daripada guru dia, begitulah berterusan sehingga kepada sahabat, sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga benda yang sama berlaku kepada Imam Ibnu Majah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya hadis ke-7. Iman dan kecintaan sesama Islam. Iman dan kecintaan sesama Islam. Katanya an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur. Antara sahabat yang masyhur adalah Anas bin Malik. Dia adalah khadam Rasulullah. Orang yang khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentiasa khidmat kepada Rasulullah. Kalau Rasul qada hajat, dia tolong bawa air, bawa selipar Rasulullah, bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna khadam. Khadam ni bukan mesti hamba. Anas bin Malik bukan hamba, cuma dia khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, masa tu Anas bin Malik baru berusia 10 tahun. Maka ibu dia Ummu Sulaim membawa Anas pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Kang Anas kepada Rasulullah agar Rasulullah menjadikan Anas sebagai khadam Rasulullah. Dan Rasulullah duduk di Madinah lebih kurang dalam 10 tahun. Jadi bermakna Anas bin Malik menjadi khadam kepada Rasulullah lebih kurang dalam 10 tahun. Baik. Jadi Anas bin Malik, dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kerana dia sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berimam. Maksud tidak berimam di sini adalah tidak sempurna iman. Seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai, sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya tidak beriman, atau asal makna la yu'minu, tidak beriman. Jadi Rasul khitabkan pada asalnya hadis ini kepada sahabat Rasulullah. Tidak beriman. Sahabat dulu memang cukup takut diri jatuh di dalam kufur, diri jatuh ke dalam syirik selepas mereka itu beriman. Jadi oleh kerana benda yang ingin diperintahkan oleh Rasulullah selepas daripada ini adalah benda yang besar di dalam agama, sehingga kan Rasulullah menyebut bahawasanya tidak beriman. Rasulullah menafikan iman bagi orang yang tidak melakukan perkara ini. Allah Rabbi. Cuba kita faham molek apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasul kata tidak beriman. Kita letak makna asal dulu. Nanti kita akan cerita pula apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebenarnya. Tidak beriman seorang di kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih kepada dirinya sendiri. Okey, tidak beriman. Rasul kata tidak beriman. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada dia memeluk Islam, dia benci kepada kufur dan syirik. Setelah daripada dia memeluk Islam, sebagaimana dia benci diri dia dilontarkan di dalam api. Bahkan lebih daripada itu lagi, kita tidak suka diri kita dilontarkan dalam api sebab sakit. Tidak suka. Begitulah mereka itu membenci kekufuran. Dan mereka sayang kepada iman, sayang kepada Islam, mengatasi segala-galanya. Ketika Rasulullah ingin memerintah ataupun menuntut agar mereka itu kasih kepada saudara dia yang Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidak beriman kamu kalau muda buat benda ni. Jadi bermakna kasih kepada sesama Muslim adalah suatu benda yang cukup tinggi dalam agama kita. Cuba kita faham molek muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkataan la yu'minu ahadukum, pada asalnya la tu dipanggil la nafiyah, la nafi, la menidakkan. Tidak beriman. Dia la yu'minu pada asal maknanya adalah menafikan hakikat iman. Namun ulama kata sebenarnya la yu'minu ahadukum dia bukan menafikan hakikat iman kerana melihat kepada dalil-dalil yang lain. La yu'minu ahadukum digunakan bukan makna hakiki tapi digunakan makna majazi. La yu'minu ahadukum ay imanan kamila.
tidak beriman seorang di kalangan kamu akan sebagai imam yang sempurna, dengan maksud tidak sempurna imam kamu. Bukanlah tidak ada imam kalau orang ni lakukan perkara ni, jadi bermakna kalau dia tak buat perkara ni akan keluar daripada agama Islam, dia kufur, dia telah melakukan syirik. Tidak begitu. Kerana melihat kepada hadis-hadis yang lain. Cuma Nabi SAW menggunakan ibarat ini agar kita setiap orang Islam mengambil berat sungguh tentang perkara ini, sebagaimana kita mengambil berat tentang iman kita. Jadi bagi orang yang jaga imam dia, mesti dia kena jaga benda ni. Itu maksud dia. La yu'minu ahadukum, maksudnya tidak sempurna imam seorang di kalangan kamu. Sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Tetapi kena ingat, hadis ni perlu ditafsirkan lagi. Kita benda yang kita kasih kepada diri kita banyak. Ada-kadang benda yang kita suka untuk diri kita saat itu adalah benda yang baik, dan ada-kadang benda yang kita suka kepada diri kita adalah benda yang buruk. Tapi kalau kita tengok kepada zahir hadis ini, mu tidak sempurna iman sehingga mu kasih kepada saudaramu apa yang mu kasih kepada dirimu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Ma ni kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia panggil isim mausul. Isim mausul dipanggil termasuk dalam min siyagil umum. Dia menunjuk di atas umum. Setiap apa yang mu kasih kepada dirimu, mu kasih kepada saudaramu, barulah sempurna iman. Tapi sebenarnya maksud bukan begitu. Bukan setiap perkara hak yang kita kasih kepada diri kita perlu kita kena kasih untuk saudara kita perkara tersebut. Tidak. Sebab kalau setiap perkara, sedangkan kita ada perkara hak yang kita kasih untuk diri kita benda tu benda baik, dan ada benda hak yang kita kasih untuk diri kita benda tu benda buruk. Sebab kita sekarang ni bukan malaikat. Kita ada nafsu kita. Kita ada hawa kita. Ada hawa nafsu. Dan sedangkan nafsu kita amat menyuruh kepada kejahatan. Maka kata ulama, yang dimaksud ma yuhibbu li nafsi adalah minal khair. Ternyata di sana ada riwayat yang lain menyebut secara jelas yang dimaksud dengan ma yuhibbu li nafsi adalah minal khair, maksudnya kebaikan. Maksudnya setiap kebaikan yang kita kasih untuk diri kita, maka kita kasih untuk saudara kita. Di sana kebaikan ada dua. Ada kebaikan dunia dan ada kebaikan akhirat. Sebab itulah kita doa lagu ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Kita ada kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Maka setiap apa yang kita kasih kepada diri kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka kita kasih perkara tersebut kepada sahabat kita. Jadi ketika kita melihat orang beriman melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, yang mana kesilapan dan kesalahan itu menyebabkan dia berdosa. Dan apabila dia berdosa, maka dosa ini adalah salah satu daripada tekek yang dia guna, ataupun salah satu daripada tekek api neraka. Dan kita tidak suka diri kita dicampur dalam api neraka, begitu juga kita tidak suka saudara kita dicampur dalam api neraka. Maka menjadi kewajipan kepada kita setiap orang beriman kasih kepada saudara kita apa yang kita kasih kepada diri kita. Sebagaimana kita kasih diri kita terselamat daripada api neraka, juga kita kasih sahabat kita terselamat daripada api neraka. Sebagaimana kita kasih diri kita mendapat syurga Allah, kita kasih kepada saudara Islam kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika kita melihat berlaku kekurangan, kesilapan, kesalahan oleh saudara-saudara seagama kita, maka terus kita bagi nasihat. Sebab benda kita bagi nasihat, kerana yang pertamanya adalah kita sayang kepada dia, kita kasih kepada dia, kita bagi teguran sebab kita sayang kepada dia, kita kasih kepada dia. Apa yang kita kasih kepada diri kita, kita tidak akan membiarkan dia duduk dalam kesalahan, kita tidak akan membiarkan dia duduk dalam kesilapan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau setiap orang beriman beramal dengan hadis ini, kita akan dapati dalam hal-hal kebaikan, maka pastinya kita saling berlomba untuk membantu di antara satu sama lain.
Ketika kita melihat jirang tetangga kita jauh daripada agama. Ketika kita melihat sebahagian daripada sahabat-sahabat kita tidak kenal Al-Quran, tidak pandai sembahyang, banyak hukum hakam yang berkait dengan fardu ain, mereka itu belum lagi sempurna, mereka itu mengabaikan. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita membimbing dan memegang tangan mereka itu agar perkara-perkara tersebut, agar mereka itu keluar daripada perkara-perkara tersebut. Kalau dia jauh daripada agama, agar dia dekat dengan agama. Kalau dia saat itu tidak sembahyang, akhirnya dia sembahyang. Kalau dia tidak tutup aurat, akhirnya dia tutup aurat. Usaha kita. Sebab kita kasih diri kita mendapat kebaikan, begitu juga benda tersebut kita kasih kepada orang lain. Allahu Rabbi. Ini sifat orang beriman. Dia berbeza dengan orang yang iman dia tidak sempurna, iman dia bermasalah. Maka akhirnya dia ada iri hati, ada hasad dengki. Dia hasad dengki, benda hasad dengki. Dia tidak suka nikmat dapat kepada orang lain. Dia mengharapkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain hilang. Sedangkan orang beriman yang iman dia sempurna, dia suka kepada saudara dia mendapat benda yang dia suka kalau benda tu dapat juga kepada diri dia. Dia suka kepada saudara dia mendapat benda yang dia suka benda tu dapat kepada dia. Jadi apabila dia dapat nikmat, maka dia suka saudara dia juga dapat nikmat tersebut. Apabila dia dapat kebaikan, dia suka saudara dia dapat kebaikan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni, oleh kerana masuk dah isyak ni, jadi kita kena berhenti sini dululah. Kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita di dalam beramal sekadar kemampuan kita, apa yang kita belajar dan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.